Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, yakni ilmu memahami Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kitab kita Talbis Iblis yang dikarang oleh Imam Ibn Jauzi, dan naskah kita ni tahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan bab yang membicarakan tentang bid'ah, betul kan? Iaitu celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah, bab yang kedua. Hari tu kita ada baca sedikit, jadi malam ni kita sambunglah apa yang kita sempat baca tu, iaitu pada muka surat yang ke-19 kan. Ni dah ada kitab ni, senang boleh sebut muka surat. Hari tu kitab lain, ada kitab tapi muka surat lain. saya sebut muka surat lain, tuan-tuan tengok muka surat lain. Jadi susah. Jadi kita seragamkan, senang. Jadi muka surat yang ke-19 tu bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Jadi kita ulang baliklah hadis yang kita baca tu. Hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia menuturkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada padanya, maka ia tertolak. Baik. Jadi ini antara contoh hadis yang simple sebenarnya, pendek, ringkas, mudah, kelihatannya mudah, tetapi dia sangat kontroversi. Sebab apa kontroversi? Sebab dalam masyarakat kita hari ini, bila kita sebut bid'ah ni, benda yang sangat sensitif. Kan? Sebab masyarakat kita, dia punya muyul, dia punya inclination dia ialah benda yang kita buat sekarang dah elok. Kita tak payah nak ubah apa-apa. Jadi itu yang menjadi kontroversi, jadi sensitif. Sedangkan sebenarnya bila kita teliti balik perbahasan para ulama berkenaan dengan bid'ah, kita dapati bahawa apa yang cuba dipertahankan oleh ramai di kalangan ahli masyarakat kita, sebahagiannya, bukan semua, tapi sebahagiannya bertentangan dengan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kan, malah bertentangan dengan majoriti ulama-ulama Syafi'iyah sendiri. Jadi kalau kita kata kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, so make sure lah, pastikanlah apa yang kita pegang itu qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ataupun sekurang-kurangnya ia adalah pendapat majoriti ulama Syafi'iyah. Jadi kalau kita berpegang kepada qaul marjuh, kan, pendapat yang dhaif, yang lemah dalam mazhab Syafi'i,
tanpa apa-apa ada hajat ataupun keperluan, malah ia bertentangan dengan jumhur ulama ataupun kebanyakan mazhab yang ada, maka itu satu benda yang sangat pelik. Sebagaimana yang kita sering pertikaikan tentang tahlil kematian dan sebagainya, kenduri kematian yang menyusahkan keluarga, kan, yang menyusahkan keluarga. Itu ulama-ulama Syafi'iyah memang mengkritik keras, kan, amalan seperti itu. Tapi yang ni kalau kita sebut dalam kuliah di masjid-masjid, maka kita tidak disukai, tidak disenangi. Ada masjid yang saya kuliah, dia pesan awal-awal lagi, ustaz boleh kuliah kat sini tapi jangan sebut bid'ah. Dia pesan jangan sebut bid'ah. Sedangkan ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal kita tak setuju itu benda biasa, kan? Kita tak setuju benda biasa. Kita mengaji di sekolah, mengaji di universiti, di mahkamah kita tak setuju dengan hakim, kita buat rayuan, appeal dan sebagainya. Itu benda biasa, kan? Sebab setiap orang ilmu dia tidak sama, kefahaman dia tidak sama, latar belakang dia tidak sama. Maka dengan sebab itu kita kena terbukalah. Cuma dengan masyarakat ni kita perlu berlemah lembut, kan? Sebab ada perkara-perkara yang mana ia sudah menjadi turun temurun darah daging. Jadi kita nak penetrate, nak masuk, nak berdakwah kepada mereka, itu dia akan ambil masa, kan? Dia akan ambil masa. Baik. Kemudian hadis yang kedua itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Baik, dua hadis ni sangat meringkas dan sangat mudah, tapi ia mengandungi kalimah-kalimah yang sangat penting yang kita nak kena faham. Baik, kalau yang pertama tu kita tengok man ahdatha, kan? Man ahdatha. Ahdatha maksud dia dalam bahasa Melayu mengada-ngadakan. Man ahdatha, siapa-siapa yang mengada-ngadakan. Fi amrina, sesuatu dalam urusan kami. Urusan kami tu apa dia? Kan kita nak kena faham dengan kefahaman yang betul. Fi amrina hadza, kan, dalam urusan agama kami ini, ma laisa fihi, yang tidak ada padanya. Apa maksud tidak ada padanya? Jadi kita nak kena tahulah, sebab kita pun tak mahu jadi orang yang terlalu mudah dalam membida'ahkan benda yang ada asas dalam agama. Pun kita tak mahu. Kan kita kena ambil jalan pertengahan. Kan kita membida'ahkan semua benda ataupun benda yang menjadi khilaf di kalangan para fuqaha, pun kita nak berkeras dalam membida'ahkan benda tu pun tak boleh, kan? Jadi kita nak kena cari yang dipanggil sebagai manhaj mu'tadil, kan, jalan yang sederhana pertengahan. Kita terlalu membiarkan bida'ah dalam masyarakat, tak boleh, ataupun kita terlalu ketat dalam sehingga membida'ahkan perkara yang menjadi khilafiyah di kalangan para fuqaha pun tak boleh. Jadi kita nak kena bincang. Bila kita sebut berkenaan dengan hadis tentang bid'ah ini, kita perlu tahu tentang istilah-istilah yang disebut itu. Maka para ulama menyatakan bahawa bila kita sebut bid'ah, maka ada benda-benda yang kita perlu faham dengan jelas. Yang pertamanya ialah bid'ah dia boleh jadi dalam perkara yang kebiasaan, muamalat. Ini yang kita cerita sedikit dalam kuliah kita yang lalu, kan? Maka bid'ah yang macam tu dibenarkan, kan? Bid'ah dalam kehidupan kita seharian yang tak ada sangkut paut dengan hukum hakam agama, yang tidak ada sangkut paut dalam soal ibadah, kan? Yang tu dibenarkan. Sebagaimana yang kita sebut, contoh-contoh yang kita sebut tentang komputer, internet, media sosial dan sebagainya, makan pakai sudu, pakai alat washing machine, pakai vacuum cleaner dan sebagainya, naik kapal terbang, itu semua adalah adat kebiasaan yang mana walaupun dia bid'ah, benda yang tak ada zaman Nabi, yang diada-adakan, yang diwujudkan pada zaman ini, tapi ia bukan bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang kita baca tadi. Bukan yang tu. Baik, yang dimaksudkan bid'ah yang dilarang ini, bid'ah dia kemungkinan sama ada dia haram ataupun makruh dan sebagainya. Maka bid'ah yang dimaksudkan di sini ialah bid'ah dalam perkara agama yang sifat dia tauqifi. Kan, yang sifat dia tauqifi. Kita sebut sebelum ini pun bila kita belajar qawaid al-fiqhiyah dalam Islamic Legal Maxim, kita kata bahawa dalam Islamic Legal Maxim ataupun kaedah fiqh, iaitu al-aslu fil ibadat at-tauqif. Kan, tauqifi, at-tauqif.
ataupun at-tahrim. Asal dalam ibadat itu ialah at-tawqif, maknanya kena stop, berhenti, tak boleh buat, ataupun at-tahrim, haram hukum dia. Jadi ini antara benda yang kita nak kena perhatikan. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi, hadis Anas bin Malik dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka daripada hadis-hadis dalil-dalil berkenaan dengan bid'ah, ulama buat beberapa kategori. Kan, dia ada beberapa kategori. Contohnya ialah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Ini kategori yang pertama. Yang ini syarah yang di luar daripada kitab kita, saya buat tambahan lah. Baik, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Apa dia bid'ah qauliyah i'tiqadiyah? Iaitu bid'ah qauliyah ni kata-kata. Kan, qaul kata-kata, i'tiqadiyah akidah, yang berkaitan dengan akidah. Yang mana perkataan tu keluar hasil daripada keyakinan seseorang tu. Itu i'tiqadiyah. Contohnya ucapan golongan Mu'tazilah, Rafidah dan sebagainya dengan keyakinan-keyakinan mereka. Jadi kita mungkin kita nak tahu, kalau kita zaman sekarang ni ada ke Jahmiyah? Kan? Ada tak Rafidah? Ada ke Mu'tazilah? Kalau kita di Penang ni, kita payahlah nak jumpa. Tak? Yang aliran sesat yang namanya disebut dalam ni. Tapi kalau batiniyah dah mulai dipopularkan semula dalam masyarakat kita, yang kita boleh akses melalui internet, yang disampaikan oleh guru-guru Melayu macam kita. Terutamanya mempopularkan semula konsep Nur Muhammad. Ni duk pergi ke Mesir, duk pergi cerita benda ni depan pelajar Azhar. Kita pun pening, macam mana depan pelajar Azhar pun dia boleh cerita benda-benda yang macam ni. Fatwa dalam negara kita mengatakan bahawa konsep Nur Muhammad ni adalah konsep yang datang daripada ajaran sesat. Tak boleh. Semuanya datang daripada Nur Muhammad, penciptaan manusia dan sebagainya. Lepas tu bawa pula hujah, dia kata ulama dan sains menunjukkan bahawa manusia ni dicipta daripada cahaya. Kulit ni pun daripada cahaya. Yang ni tuan-tuan, terang-terang bertentangan dengan Quran. Quran dan hadis. Nas qat'i, mana nas yang mu'tamad, menunjukkan kepada kita bahawa dalam Quran pun perbalahan antara iblis yang tak puas hati dengan penciptaan Adam AS, suruh sujud kepada penciptaan Adam. Dia kata ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu ucapan iblis. Dia tak puas hati. Dia bagi tahu asal usul Adam AS daripada tanah, tin. Dia daripada api. Jadi ini yang disebut dalam Al-Quran dan banyak ayat-ayat lain dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawa manusia daripada tanah. Jadi bila dia quote kata ulama yang kata manusia ni dicipta daripada cahaya, ini pelik. Jadi ini contoh bid'ah dalam i'tiqad, yang dipanggil sebagai bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Maknanya perkataan, ucapan datang daripada dia punya faith, dia punya belief, kepercayaan dia, keyakinan dia. Yang kedua, bid'ah yang dipanggil sebagai bid'ah fil ibadat. Kan? Bid'ah fil ibadat. Bid'ah dalam ibadat. Maknanya bid'ah yang berkaitan dengan amalan-amalan kita. Semayang kita, zikir kita, doa, apa semua. Itu bid'ah fil ibadat. Maka ulama dia buat pecahan pula, dia buat pembahagian. Yang kata bid'ah fil ibadat tu apa dia? Baik, yang pertamanya ialah bid'ah yang berkaitan dengan perkara-perkara asas dalam ibadah. Benda yang berkaitan dengan benda-benda asas dalam ibadah. Contohnya iaitu buat semayang yang mana semayang tu tidak disyariatkan dalam agama. Itu bid'ah. Nama semayang yang tak ada, yang tak wujud, maka itu dipanggil sebagai bid'ah fil ibadat. Baik, maka apa dia contoh? Contohnya ada seperti bid'ah sembahyang raghaib, kan, sembahyang raghaib dalam bulan Rejab, yang mana Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dia kata sembahyang raghaib dalam bulan Rejab itu adalah bid'ah. Jadi itu contoh sembahyang yang tak ada asal usul dia. Patutnya sembahyang dapat pahala, kan, 2 rakaat, buat 2 rakaat dapat pahala sepatutnya. Apa bezanya? Kita semayang, kita baca Fatihah, tak, kita tasbih, sama je. 2 rakaat. Tetapi
itu disebut sebagai bid'ah, sebab kita mencipta satu sembahyang baru yang tidak wujud dalam nas. Maka itu disebut sebagai bid'ah. Hujan ni boleh tahan ni. Nak lawan hujan tu. Payah juga. Baik. Lepas tu puasa, kan? Puasa yang tidak disyariatkan ataupun perayaan yang tidak disyariatkan. Jadi ini semua perkara-perkara yang disebut sebagai bid'ah. Sebab tu bila kita buat ziarah ke kubur sebagai contoh, kita kena stick kepada sunnah Nabi sekadar ziarah. Yang disunnahkan untuk kita buat adalah ziarah, kan? Kita baca doa, kita buat benda yang disunnahkan ketika kita hadir ke tanah perkuburan. Tapi bila kita celebrate, kita raim, kita buat perayaan, macam di kampung isteri saya di Temeloh, kan? Di Temeloh, dia orang siap bawa bekas makanan, apa semua, boleh bertukar-tukar makanan, dia jadi perayaan. Maka itu adalah antara perkara yang menjadi bid'ah dalam agama. Tak boleh. Yang kedua, hak tadi bid'ah yang merupakan asas dalam ibadah. Yang kedua adalah bid'ah dalam bentuk kita tambah, kita buat tambahan. Ibadat tu ada, tetapi kita tambah ibadat tu, maka itu juga adalah bid'ah. Kita sengaja tambah. Contoh apa dia? Lepas sembahyang maghrib tadi, istighfar, kan? Sunnah Nabi istighfar berapa kali? 3, kan? Ada 2 pendapat lah paling kurang. Bab istighfar ni ada 2 pendapat paling kurang. Pendapat yang pertama, hanya astaghfirullah tanpa al-azim, tanpa penuh. Astaghfirullah, 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 setakat tu. Itu pendapat yang pertama. Sebab dia faham daripada hadis itu Nabi sebut astaghfirullah, maka hanya sunat astaghfirullah tanpa kita baca penuh. Kalau di kalangan asatizah kita, Dr. Abu Anas pun disebut berkenaan dengan pendapat ni, kan? Dr. Abu Anas pun disebut bahawa yang dia pilih adalah astaghfirullah tanpa kita habiskan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak, setakat astaghfirullah. Pendapat yang kedua kata, yang dia faham Nabi sebut astaghfirullah itu sebagai contoh, mana kita baca penuh. Yang afdalnya baca penuh. Mana ada 2 pendapat. Mana itu khilaf di kalangan para ulama dalam memahami nas. Dan tapi katalah kita tambah 3 tu, kita buat jadi 5. Kita sengaja tambah jadi 5. Sedangkan Nabi tetapkan 3 sahaja. Maka apa hukum 5 tadi? Bid'ah. Itulah bid'ah, kita tambah. Ikut logik akal kita, bila kita tambah, lagi banyak pahala, betul tak? Lagi banyak istighfar, lagi banyak pahala. Tapi masalah dia sebab dalam istighfar itu Nabi dah tetapkan 3 kali. Bila Nabi tetapkan 3 kali, kita tambah sekali pun tak boleh. Tambah 1 kali pun tak boleh. Tambah lagi, kita tambah 10, 20 memang tak boleh. Itu maksud bid'ah dalam bentuk kita tambah ibadat yang telah disyariatkan dalam agama. Baik. Satu lagi contoh. Kita ambil wuduk, ambil air semayang. Yang Nabi ajar kat kita berapa kali basuh? 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Maknanya kita boleh buat sama ada sekali atau 2 kali ataupun 3 kali. Yang kita boleh faham, minimum sekali. Anggota wuduk itulah yang 4. Minimum 1 kali, maksimum dan yang paling afdal 3 kali. Kita tambah jadi 5 kali basuh, bid'ah. Itu yang kita kata menambahkan kepada ibadat yang telah disyariatkan. Tapi tuan-tuan kena beza. Ada tempat yang diluaskan, yang mana Nabi tidak spesifikkan ibadat tu. Nabi tidak spesifikkan. Yang ni disebut oleh para ulama. Contohnya ketika kita solat, kita semayang, ada beberapa tempat dalam sembahyang tu, ada tempat yang sesuai untuk kita doa, kan?
yang susah untuk kita doa. Antaranya masa kita sujud, masa kita rukuk, masa kita duduk antara dua sujud. Itu antara tempat-tempat yang disyariatkan kita berdoa, dan para ulama kata berdasarkan sunnah menunjukkan bahawa ia ada keluasan, diluaskan. Maka pada ketika itu, kalau kita baca doa yang Nabi dah spesifikkan, Nabi dah sebut, maka itu lebih afdal. Tapi kalau kita ada doa kita sendiri, adakah itu bid'ah? Tidak. Dia tidak jadi bid'ah, sebab dia di tempat yang diluaskan oleh agama. Jadi kita kena beza tu. Apa dia ibadat yang tak boleh kita luaskan, dan apa dia ibadat yang Nabi bagi petunjuk boleh diluaskan. Jadi itu perlu kepada kemahiran kita ataupun kefahaman kita untuk membezakan yang mana boleh kita luaskan dan yang mana tak boleh diluaskan. Kemudian yang ketiganya, bid'ah yang ada pada sifat ibadat itu sendiri, kan? Bid'ah yang ada pada sifat ketika kita buat ibadat itu. Contohnya semayang, ya, contohnya semayang. Bila kita semayang, ada zikir-zikir yang tertentu, ada bacaan yang dianjurkan kepada kita untuk kita buat secara berjamaah. Tinggikan suara. Ada zikir yang kita diajar supaya rendahkan suara, kan? Ada zikir yang kita diajar supaya baca kita seorang-seorang. Maka bila ada ketetapan yang macam tu, kita tak boleh memandai-mandai. Contoh, semayang sunat duha. Semayang sunat duha, boleh ke tak boleh kita semayang berjamaah? Semayang sunat duha, daripada sunnah Nabi, para ulama mengatakan bahawa ada ketikanya Nabi berjemaah dengan sahabat, tetapi Nabi tidak melakukan secara berterusan, sekali-sekala. Maka para ulama buat kesimpulan apa dia? Sembahyang sunat duha afdal sembahyang bersendirian, tetapi sekali-sekala kita buat secara berjemaah, khususnya untuk membiasakan ahli keluarga kita ataupun kawan kita yang tak biasa, maka kita berjemaah dengan dia. Nampak tak? Jadi kalau kita hari-hari duha kita buat berjemaah, maka itu bid'ah. Nampak kan? Kita buat hari-hari, sedangkan petunjuk daripada Nabi sekali-sekala. Jadi sebab tu kita kata kita perlukan kepada huraian oleh para ulama dalam memahami cara yang tepat bila kita menunaikan ibadat. Jadi kita ni kalau boleh dalam bab ibadat ni, kalau markah tu kita nak 100%, kan? Kalau kena potong markah pun tinggal 90% A lagi. Betul tak? Dapat A lagi. Dapat 80 pun A lagi. Yang kita tak maunya, bila kita buat ibadat tu sangat jauh bezanya dengan ibadat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tak mau. Baik. Kemudian yang keempatnya ialah bid'ah yang bentuk dia kita mengkhususkan satu-satu ibadat yang Nabi tidak ajar kepada kita mengkhususkannya. Nampak kan? Ibadat tu asal dia memang sunat untuk kita buat, memang disuruh kita buat, tapi kita diajar untuk tidak mengkhususkan ibadat tu. Contohnya, kita buat ibadat yang khusus ketika malam nisfu Sya'ban, malam Isra' Mi'raj, malam apa lagi? Malam Maulidur Rasul, kan? Khusus, mana setiap kali tiba tarikh tu kita buat, maka yang tu pun dipanggil sebagai bid'ah. Contoh yang popular dalam masyarakat Melayu kita, baca Yasin. Betul tak? Baca Yasin malam Jumaat. Haram ke baca Yasin malam Jumaat? Tak. Sunat, betul tak? Sunat. Dapat pahala kan? Kita baca Yasin, baca Tabbat Yada, baca surah apa pun,
malam Ahad, malam Isnin, malam apa sekali pun dapat pahala, betul tak? Dapat pahala. Tapi bila kita mewajibkan baca Yasin malam Jumaat, maka yang tu yang jadi bid'ah. Ada orang kata kat saya, dia kata, "Ustaz, siapa kata wajib? Kita tak pernah kata wajib." Wajib ke tak wajib baca Yasin malam Jumaat? Masalahnya, ada setengah masjid bila ada AJK cadang, malam Jumaat ni kita panggil lah buat kuliah, panggil ada ustaz ni, kebetulan dia datang tempat kita, alang-alang dia ada, kita buat kuliah. Oi, tak boleh, malam Jumaat kena buat Yasin. Wajib lah tu. Ni masalah dia. Kita kata kita tak wajib, tapi bila ada orang cuba ubah jadual tu, tak boleh, dipandang serong. Saya pernah kena. Ada satu masjid, saya khutbah. Ketika khutbah yang kedua, kan, khutbah yang kedua saya sebut, kalau hari Jumaat, malam Jumaat, kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i, yang sunatnya baca surah Kahfi. Yang sunatnya baca surah Kahfi. Sebab khutbah tu saya kena potong, kena buang. Kan? Padahal kita sebut qaul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut sunatnya apa dia? Mana spesifik hadis Nabi, walaupun ada ulama petikai dari segi tarikh tu, yang tu khilaf lah, tak apa. Tapi yang pentingnya ramai ulama kata dia sahih. Maka sunat kita baca surah Kahfi malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Bila kita buat keluar pendapat tu, kita kena di blacklist, kena senarai hitam. Itu contoh, kan, betapa masyarakat kita ni dia jadi bid'ah dalam membaca surah Yasin. Jadi ada orang kata takkan baca surah Yasin pun haram. Bukan masalah baca surah Yasin itu. Yang masalahnya kerana engkau menspesifikkan baca malam Jumaat, tak baca malam, kalau tak baca yang tu engkau pandang serong. Itu bid'ah. Jadi kena beza, kan? Kita bukan anti baca Yasin, tak. Yasin adalah salah satu daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Dia kalamullah. Kemudian bid'ah ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah. Jangan kamu semua mengada-ngadakan urusan yang baru, kerana sesungguhnya mengadakan perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi hadis ni hadis hasan sahih. Jadi bila kita tengok perkataan yang Nabi guna ni, kita patut rasa takut ke patut rasa tak takut dengan bid'ah? Patut rasa takut lah tak? Pasal apa? Sebab Nabi kata kullu, kan, wa kullu bid'atin dalalah. Setiap benda bid'ah itu adalah sesat. Tiba-tiba ada orang yang tak setuju, dia cuba longgarkan benda tu. Dia cuba longgarkan. Yang ni yang jadi masalah. Sebab bila kita longgarkan, yang itulah yang timbul benda-benda khurafat di tanah perkuburan. Ada bunganya, gambar wali, kain kuning, kain hijau, kain hitam di tanah perkuburan. Ini semua bid'ah. Akibat daripada kita tak rasa takut dengan amaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah tu sesat, kita kena ada rasa takut. Jangan kena ada rasa takut untuk pandai-pandai buat ibadat. Jadi nak buat apa-apa pun cek dulu sunnah Nabi macam mana, yang Nabi ajar macam mana. Hari ni tok-tok guru setengah-setengah tu, dia buat dulu, dia buat benda yang dia nak buat, lepas tu dia cuba cari dalil untuk justify benda yang dia buat. Yang ni kepincangan yang dilakukan oleh sebahagian, bukan semualah, tapi oleh sebahagian daripada guru-guru kita. Jadi kita kena tegur lah. Walaupun dia ustaz, dia penceramah, dia orang alim, tapi orang alim pun dia ada silap dia juga. Jadi kita kena tahulah, doktor pun silap. Kalau kita buat macam saya buat kes medical negligence, kan? Medical negligence ni bukan saja MO, medical officer yang terlibat dalam medical negligence. Pakar perunding pun cuai juga.
dalam melakukan kerja dia, rawatan, dalam dia buat surgery dan sebagainya. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa walaupun kita alim, kan, kita tetap terdedah kepada kemungkinan kita cuai. Kan, walaupun kita alim, kita seorang yang profesional dalam bidang kita, kemungkinan kita silap tu masih ada. Maka dengan sebab itu, hadis-hadis yang macam ni adalah menjadi panduan kepada kita, supaya kita tidak menganggap mudah dalam perkara golongan yang suka mengada-ngadakan. Baik, contoh kalau kita tengok, satunya apa dia? Tawaf di keliling kubur. Kalau di Yaman tu cerita tawaf keliling kubur Nabi Hud, kan? Hak ni kalau kita bercakap nanti ada orang marah kat kita, kan? Tapi yang ni lah yang kita nak kena cerita kepada orang. Kita pergi belajar dengan siapa? Kalau kita belajar tu, tok guru kita tu dia pergi tawaf atau dia pergi sokong amalan tawaf di kubur yang dipercayai, yang didakwa kononnya kubur Nabi Hud, maka yang ni kita kena jauhi daripada mereka. Sebab mereka melakukan perkara yang bid'ah dalam agama, dan bid'ah tu yang paling kita takut bila dia menghampiri syirik. Dia terdedah kepada kemungkinan melakukan syirik, kan? Tawaf keliling kubur sebagai contoh, kan? Jadi ini antara contoh-contoh berdoa kepada ahli kubur. Ini banyak kali kita cerita, kan? Berdoa minta dengan ahli kubur. Kita diajar dalam agama minta direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diorang ajar kepada pengikut dia berdoa minta dengan wali-wali Allah. Yang ni salah. Yang ni adalah bid'ah yang boleh menyebabkan syirik. Sebab apa? Sebab dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih, kita tengok tidak ada satu pun yang Allah ataupun Rasul mengajar kepada kita minta dengan manusia, sama ada manusia itu hidup ataupun mati, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu, dalam kita berdoa. Tak boleh. Doa satu je, Allah. Kan? Bila nama doa satu je, Allah. Minta tolong tak apa. Minta tolong dengan doktor, minta tolong dengan lawyer, minta tolong dengan cleaner, minta tolong dengan makcik jual nasi lemak, minta tolong tak apa. Tapi minta tolong dalam arti kata doa tu sendiri satu je, Allah. Jadi kita kena beza benda-benda yang seperti ini. Baik. Kemudian kalau kita lihat apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan bid'ah ini pula, salah satunya ialah kalau orang tanya kita macam mana kita nak bagi penerangan yang mudah, yang ringkas tentang bid'ah. Tadi kita pergi panjang sikit, tapi kalau orang tanya nak bagi ringkas macam mana, maka sebahagian ulama dia kata senang je. Kita nak bagi orang faham, ada 3 syarat untuk kita boleh namakan benda tu sebagai bid'ah, kan? Apa dia 3 syarat tadi? Iaitu yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan 3 syarat ni. Iaitu yang pertamanya, benda tu benda yang baru. Ini syarat yang pertama, kan? Ini syarat yang pertama. Sebab Nabi kata man ahdatha, kan? Man ahdatha, siapa yang buat benda baru. Kemudian Nabi sebut kullu muhdatsatin bid'ah, setiap benda baru adalah bid'ah. Ini benda yang nombor 1. Baik. Kemudian yang keduanya ialah benda baru tu dia dalam soal agama, yang berkaitan dengan agama. Yang kita cerita dalam kuliah kita yang lepas, kalau mikrofon walaupun pasal sembahyang, tapi dia bukan ibadat, tapi dia masalih mursalah, kan? Masalih mursalah, maka dia memberikan lebih baik, dia facilitate ibadat kita. Maka yang tu bukan bid'ah. Tempat wudu, kan? Kita guna shower ataupun kepala pipe nak bagi senang orang ambil wudu. Itu dia bukan bid'ah, itu dalam masalah mursalah, kan? Kita buat tempat wuduk tu ada kerusi. Ni setengah masjid dah lah tak ada tempat duduk, kerusi tak ada. Paip tu pula sama tinggi dengan lutut. Hak pergi masjid pula majoriti orang tua. Kan? Hak sakit lutut, hak sakit belakang. Saya hak muda, saya tak muda lah, dah 50, dah 51 dah, kan? Tapi kira muda lah juga, kan? Nak banding orang lain 60, 70 tu. Kita hak umur 50 ni pun, bila nak duduk tempat paip di masjid tu pun kita duduk fikir, macam mana aku nak ambil wuduk ni? Boleh terbalik ni. Tempat nak pegang, nak letak punggung tak ada. Dengan
kepala pipe tu rendah, sama tinggi dengan lutut. Ini contoh kan. Maka kita hari ini kita fikir macam mana kita nak bagi keselamatan. Tambah pula hari ini kita ada istilah health and safety dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan ilmu-ilmu yang macam ni, health and safety. Slipper, takkanlah slipper yang kita nak letak dekat tempat wuduk, tandas, washroom tu slipper yang licin kan, tile, mozaik apa semua tu, tempat pijak. Kita jadi AJK kena pilih kan tiles yang tidak menyebabkan mudah slip, mudah tergelincir. Jadi itu dipanggil sebagai masalih mursalah. Itu bukan bid'ah kan, sebab dia tak ada kaitan dalam bentuk ibadat, tapi dia facilitate ibadat kita kan, dia facilitate. Kita ada kapet, lepas tu kita buat garisan guna corak yang ada pada kapet, ini masalah mursalah kan. Kita ada aircon, kipas, lampu dan sebagainya, tempat stand letak Quran, itu masalah mursalah. Jadi kita kena beza benda yang dimasukkan dalam kategori masalah mursalah dengan benda yang kita kata dimasukkan dalam kategori bid'ah. Setengah-setengah masjid dia automatik, dia ada sensor di kepala pipe kan, kita ulur tangan baru dia keluar air kan, kita basuh. Bila dia tak boleh nak detect tubuh kita, maka dia stop aliran air tersebut. Itu masalah mursalah, itu bukan bid'ah. Jadi kita kena tahu bagaimana untuk membezakan antara benda tadi. Jadi apa dalil dia benda tu benda agama? Sebab para ulama mengatakan bahawa dalam hadis Nabi sebut fi amrina hadza. Fi amrina hadza, kita terjemah dalam bahasa Melayu kita ialah dalam urusan kami. Urusan kami tu apa dia? Ulama kata fi amrina hadza mana dalam urusan agama kami. Bukan urusan kami tu maksudnya benda-benda muamalat kan, benda-benda muamalat tak. Benda muamalat dia apa kita kata, dia tertakluk dalam hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum kan, ataupun antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, kamu termasuk dalam kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Itu berdasarkan kepada hadis itu. Jadi kita kena tahu benda apa masuk dalam antum a'lamu bi umuri dunyakum, ataupun benda apa yang termasuk dalam al-aslu fil ibadat at-tauqif. Jadi kita kena tahu perbezaan tu. Macam orang duk tanya pasal cryptocurrencies kan, cryptocurrencies dia bukan dalam ibadat, maka dia termasuk dalam al-aslu fil asya' al-ibahah ataupun al-aslu fil umur al-ibahah kan. Asal satu benda tu ialah dia permissible. Maka kita nak kata dia haram, kita kena bawa dalil untuk kata dia haram. Jadi akhirnya bank negara selaku central bank melalui Syariah Advisory Council mengatakan bahawa dia bukan currency kan, dia bukan legal tender. Maka dengan sebab dia bukan legal tender, dia bukan currency, dia bukan dalam jurisdiction bank negara, maka dia pergi kepada Security Commission. Bila dia pergi kepada Security Commission, maka resolution yang dikeluarkan oleh Syariah Advisory Council bawah Security Commission mengatakan bahawa dia bukan currencies, tapi dia adalah digital asset. Dia digital asset yang diakui oleh hukum syarak. Maka siapa yang terlibat dengan cryptocurrencies, dia dapat keuntungan apa semua, maka dia wajib keluarkan zakat. Itu berdasarkan resolution yang dikeluarkan oleh Syariah Advisory Council di bawah Security Commission. Jadi itu muamalat kan, yang tu dia tak ada cerita bid'ah yang tu. Ni jangan kata ni cryptocurrency ni bid'ah ni. Kan? Dia bukan bid'ah sebab dia muamalat. Jadi kita kena tahu pembahagian tu muamalat, maka dia tak keluar cerita bid'ah yang kita duk bincang malam ni. Yang kita bincang malam ni bid'ah ni dalam ibadat, dalam akidah. Itu bid'ah. Ya. Yeah. Lepas bagi salam sapu muka. Baik. Kita jumpa kat mana berkenaan dengan dalam ibadat, dalam kita semayang, kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita sapu muka kan. Baik, yang tu memang disebut oleh ulama-ulama Syafi'iyah kan. Itu memang disebut. Cuma riwayat yang disebut itu dia dihukum sebagai dhaif. Dia dihukum sebagai dhaif. Jadi tidak ada satu pun riwayat berkenaan dengan sapu wajah, sapu muka lepas bagi salam yang kedua tu sahih ataupun hasan, tak ada.
dia paling tinggi pun dhaif. Jadi bila dia paling tinggi pun dhaif, maka di situ berlakulah khilaf di kalangan para ulama. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Majority mengatakan bahawa tidak sabit. Kan, sebab dia dhaif. Sebab riwayat yang dhaif dia termasuk dalam mardud. Riwayat ataupun hadis yang tertolak. Kan, kita nak buat satu amalan tu, dia perlu kepada paling kurang hasan, kan, ataupun kalau dia dhaif yang ringan yang diangkat menjadi hasan, kan, yang kita panggil sebagai hasan li ghairi. Hasan li ghairi, kalau siapa yang belajar bahasa Arab dia faham kot, hasan li ghairi, dia jadi hasan sebab hak lain. Kalau kita terjemah secara literal, jadi dia kalau nampak perkataan hasan li ghairi itu maknanya dia asalnya dhaif, tapi dia angkat tinggi sikit dekat dengan sahih, tapi tak sampai sahih, dia bawah sahih. Tapi li ghairihi, because of others, because dengan sebab ada hak lain. Kan, ada hak lain tu apa dia? Sebab ada riwayat lain yang dhaif juga, tapi dhaif yang ringan. Saya rasa saya bagi contoh kot di sini. Contohnya macam dalam kitab Ahkamul Janaiz oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dia cerita pasal husnul khatimah. Tanda-tanda orang tu mati dalam husnul khatimah. Macam mana kita nak tahu? Maka salah satu yang disebut oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dia kata bila orang tu mati malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Kan? Tapi hadis tu di sisi Al-Albani dia ada dua. Dia sebut sama ada hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi. Jadi bila kita tengok ujung tu li ghairi, kita tahu dah hadis ni ada masalah. Jadi siapa yang belajar, kita boleh tangkap. Ada je perkataan li ghairi, kita tahu hadis ni asalnya dia ada masalah, iaitu dia dhaif. Kemudian dia diangkat menjadi hasan. Pasal apa? Sebab ada turuk lain, ada jalur lain yang mana menyebabkan keadaan dia, status dia yang dhaif, yang ringan itu boleh diangkat menjadi hasan. Tapi kalau dia hadis tu dia dhaif yang berat, dia tak boleh naik jadi hasan, tak boleh. Jadi berbalik kepada amalan sapu muka ni, maka di sisi ulama Syafi'iyah mereka terima, kan, mereka menerima riwayat tersebut. Sebab tu kalau kita belajar kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, terutamanya di kampung-kampung apa semua, dia memasukkan amalan menyapu wajah itu sebagai sunat, dengan sebab riwayat yang dhaif tadi, kan. Tetapi bagi sesiapa yang syadid, dia ketat dalam masalah kita menerima ataupun tidak hujah, kehujahan nas yang dhaif itu, mereka tolak. Sebab tidak ada satu pun nas ataupun hadis yang lebih tinggi daripada dhaif. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan pergi mana-mana pun, majority, kalau bukan Nusantara ni, kalau bukan Malaysia, bukan Indonesia, di negara-negara luar, tuan-tuan tengok semayang tu memang dia orang tak sapu muka lah. Zaman saya UIA dulu pun, kita semayang dengan pelajar-pelajar international tu, dia orang tak sapu muka pun. Jadi kita lah yang sapu muka. Tapi kalau orang tanya, dengan sebab nas dia tu nas yang dipertikaikan, taraf dia adalah dhaif yang ringan, bukan dhaif yang berat, dhaif yang ringan. Jadi dengan sebab dhaif yang ringan itulah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik, bid'ah jadi khilaf lah. Dia bid'ah ni dia ada yang disepakati, dan ada bid'ah yang termasuk dalam khilaf. Khilaf tu pula ada dua, khilaf yang muktabar dengan khilaf yang tidak muktabar. Jadi kalau tanya saya, tak payahlah, kan, tak payah sapu muka lah. Tapi kalau kita nampak ada orang berpegang kepada pendapat yang kata sunat, tak apalah, kita hormatlah. Sebab hadis itu dhaif, dan dhaif dia tidak berat. Dia istilah dia tidak termasuk dalam dhaif yang berat. Maka dengan sebab itu bolehlah kita berlapang dada dalam masalah tu. Wallahu a'lam. Susah nak jawab ni, tahu dah. Macam mana?
Dia susah nak jawab tu sebab nombor satu, kita kata bid'ah, betul tak? Baik, bagi untuk manfaat yang ikut live ni, saya sebutlah soalan ni pasal tahlil kan, soalan pasal tahlil. Katalah jiran kita kan, dia buat tahlil, kita pula memang takkan pergi tahlil ni, tak apa dah yang tu, dan jiran kita pun dia tahulah kita ni memang tak suka tahlil. Tapi dia nak pinjam pinggan kan, betul kan? Nak pinjam pinggan, mangkuk kan, cawan-cawan gelas apa semua, sudu, garpu. Jadi apa hukum kita bagi pinjam kan, termasuk subhat ke tidak? Dia nombor satu. Kita masalah kita gini, nombor satu sebab kita ada nas Quran kan, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini masalah kita. Apa dia? Iaitu tolong menolong dalam birri dan takwa kan. Birri kebajikan, benda-benda baiklah, benda elok, dan takwa. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong menolong dalam ismi wal udwan kan. Dalam ismi itu apa? Dosa. Dalam perkara dosa jangan tolong menolong. Lepas tu udwan, perbalahan, permusuhan, jangan kita tolong menolong. Sekarang ni kita bagi pinjam mangkuk apa semua, peralatan dapur tu, kita nak masuk kategori mana? Kita nak masuk, ada 4 kategori tu kan. Nombor satu, kategori dia birri kan, bir, benda-benda baik, benda-benda elok. Adakah tahlil ni kita boleh masukkan dalam bir? Nombor 2, takwa. Adakah majlis tahlil tu masuk dalam takwa? Yang ketiga, dia panggil ism kan, dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ismun tu dosa. Dosa ni, adakah bila kita buat tahlil, kita bagi pinjam peralatan tu dikira berdosa kan, sebab tahlil tu berdosa? Ataupun nombor 4, 'udwan, permusuhan. Maka permusuhan tu kita kata tak lah kan. Jadi 3 tu. So fuqaha di BRB kata apa? Para alim ulama di Baitur Ridwan kata apa? Nak masuk kat mana? Tahlil tu sendiri. Jadi bergantung kepada kita pegang pendapat yang mana satu. Kalau tuan pegang pendapat-pendapat yang dianggap sebagai qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, mengadakan kenduri kematian tu Imam Syafi'i, Imam Nawawi, termasuk ulama sekarang ni pun kan, Syekh Mustafa Syekh Mustafa Abura dan sebagainya pun mengatakan bahawa itu termasuk dalam perkara yang bid'ah. Cuma bid'ah dia tu bid'ah yang makruh atau haram, itu saja. Jadi kalau kita pegang kata haram, maka haram kita bagi, sebab dia termasuk dalam tolong menolong perkara yang haram. Kalau kita kata dia makruh, dia bid'ah tapi makruh, maka makruhlah kita tolong dia. Ataupun kita nak masukkan itu dalam kita kata perkara khilafiyah. Macam mana nak buat tu? Adakah BRB sokong kalau kita kata khilaf? Itu ada khilaf ulama. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, khilaf ni dia ada khilaf yang mu'tabar dengan khilaf yang ghair mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar yang kita boleh terima khilaf tu, dan dengan ghairu mu'tabar yang tidak mu'tabar. Mu'tabar makna khilaf yang tertolak, yang tidak diiktiraf. Macam nikah mut'ah kan, nikah mut'ah pun khilaf. Ulama yang sokong nikah mut'ah, dia sandar, dia kata ada riwayat daripada Ibnu Abbas, ada riwayat daripada Atha bin Abi Rabah. Sampai ada ustaz-ustaz pun yang buat nikah mut'ah kan. Tapi adakah kita nak berlapang dada dengan orang yang buat nikah mut'ah? Tak boleh. Walaupun dia kata ada qaul Ibnu Abbas, ada qaul Atha bin Abi Rabah yang merupakan kibar tabi'in. Tapi bolehkah kita berlapang dada dalam masalah nikah mut'ah? Tak boleh. Kan? Sama dengan golongan Syiah yang kahwin sampai 10. Adakah kita nak kata dia sebab khilaf kita nak berlapang dada? Tak boleh. Ialah khilaf, tapi khilaf yang tidak mu'tabar. Saya pernah bagi contoh dulu pasal mazhab Zahiri kan, nak kahwin dengan perempuan, hak lelaki ni nak kahwin dengan perempuan, sahabat ni, Nabi kata sahabat ni unzur ilaiha kan, unzur ilaiha. Jadi dalam usul fiqh, bila kita sebut unzur ilaiha, dia mutlak ke dia muqayyad?
Dia mutlak, kan? Unzur ilaiha, tengoklah dia. Jadi Imam Daud Az-Zahiri kata, Nabi tak kata tengok muka, wajah. Nabi tak kata tengok tapak tangan. Nabi tak kata tengok kaki. Nabi kata unzur ilaiha, tengok dia, boleh tengok semua. Itu khilaf. Tapi kita nak pakai tak khilaf macam tu? Kalau kita pakai khilaf macam tu, itu yang jadi setengah-setengah pondok, yang budak-budak pondok pergi mengendak, mengintai tu. Bila kita tangkap dia pergi ambil ini. Dia kata boleh, kalau saya nak kahwin dengan dia, saya pergi intai skodeng dia mandi. Ada dalam kitab, betul, ada dalam kitab. Tapi adakah kita nak berlapang dada? Ni masalah dia, kan? Jadi unzur ilaiha, walaupun khilaf, tapi khilaf yang tidak mu'tabar. Kita kena beza, memang ada khilaf. Maka samalah juga dengan tahlil tadi. Saya tak boleh buat keputusan lah. Kan? Saya tak boleh buat keputusan. Dia bergantung kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat pegang tahlil ni, sama ada dia khilaf mu'tabar atau khilaf yang ghair mu'tabar. Tu nak kena tanya 4-5 ustaz lagi lah. Boleh percaya hak mana satu, kan? Kalau sahabat-sahabat pegang khilaf yang mu'tabar, kita boleh berlapang dada, bagilah pinjam. Mudah-mudahan dapat pahala. Kan? Tapi kalau kita pegang khilaf yang tidak mu'tabar, kena buat alasan lah, kan? Agak-agak nak bagi alasan apa? Takkan nak kata tak ada pinggan kat rumah aku. Kena bagi alasan apa? Jadi yang bergaduh tu, kan? Itu yang bergaduh. Tapi kalau sahabat-sahabat nak tanya pendapat peribadi saya lebih suka kata bagi pinjam. Itu pendapat peribadi saya, tau. Mungkin kita boleh tanya kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih faqih, apa sikap yang terbaik. Sebab apa saya pegang macam tu? Sebab kita tengok kepada keadaan, kan? Kita tengok kepada keadaan. Kalau kita tengok dalam uslubud dakwah, kita belajar dalam uslubud dakwah, Nabi dulu pun masa dia tawaf di keliling Kaabah ada 360 berhala, kan? Tapi Nabi tawaf. Jadi ulama menjadikan peristiwa ini, termasuk beberapa peristiwa yang lain, untuk mengatakan bahawa ada ketikanya kita kena tahu tolak ansur tadi, tapi jangan sampai kita terlibat sendiri benda tu. Jadi ke dalam masalah tahlil tadi, kalau kita bertegas untuk kata dia adalah satu bid'ah, dan bid'ah itu bid'ah yang haram, maka kita tak boleh bagi. Tapi kalau kita rasa boleh berlapang dada dengan menganggap itu khilaf di kalangan tokoh agama Nusantara, walaupun sebenarnya tidak bolehlah bagi pinjam. Kalau tidak, kena pandai cari alasan. Carilah alasan apa-apa. Mula-mula kata boleh, nanti petang apa ni saya bagilah. Tak lama lepas tu dia keluar, pergi hilang, tak tahu pergi mana. Kan? Tu pun boleh juga buat cara macam tu. Nanti kawan tu hello lah, kan? Hello, tengok dia call, jangan angkat. Ataupun angkat, dah sampai kat Penang dah, contohnya. Jadi susahlah hidup dalam berjiran. Dan ada masjid yang macam tu pun, yang mana masjid ini dia bertegas untuk dengan untuk mengikut manhaj salaf, tetapi anak-anak Korea masih lagi baru dengan benda-benda yang macam ni. Jadi masalah lah dalam mesyuarat, sikap macam mana kita nak ambil dengan orang ramai yang masih lagi tak faham. Adakah kita nak bertegas sekarang bagi tahu benda tu bid'ah, ataupun kita nak slow and steady. Kita dekati dulu masyarakat, cerita yang basic dulu, kan? Benda yang mudah dia terima dulu, benda yang susah dia terima tu kemudian. Maka itu bergantung kepada perancangan kita, strategi dakwah, kan? Sebab kalau kita terlalu keras pun nanti orang akan tinggalkan kita, orang akan benci kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.